Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa thana'u lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, biiznillah min fadlillah, dengan izin Allah dan kurnia dan anugerah Allah kepada kita, ikhwan, akhwat, a'azakumullah, ada peluang dan ruang kepada kita. Kita duduk dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah, kepujian kepada Allah di atas segala kurnia Allah yang nampak dan yang tak nampak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, pada waktu yang berbaki ini daripada hayat kita, sebelum kita menutup hari ini, kita ambil peluang untuk berada dalam majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis tazkiyatun nufus, ataupun kita kata majlis adabun nufus, membentuk peradaban jiwa. Alhamdulillah. Ikhwan, ini adalah satu daripada perkara yang penting yang kita ambil daripada riwayat Al-Bukhari, daripada hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Hadis itu panjang. Hadis itu berkenaan dengan al-halalu bainun wal haramu bainun, yang halal terang, yang haram pun jelas dan terang. Di ujung hadis itu ada ini perkara yang Nabi nak sebut pada kita. Nabi kata, wa inna fil jasadi mudghatan, wa inna fil jasadi mudghatan. Nabi kata sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada seketul mudghah, daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau daging itu baik, Nabi kata, baiklah jasad semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau mudghah itu rosak, maka rosaklah jasad keseluruhannya. Nabi kata, ala, ketahuilah, ambil ingat, Nabi kata, yang aku maksudkan dengan mudghah ini, segumpal daging ini, Nabi kata, wahia al-qalbu, dia adalah al-qalbu, jantung kamu. Ataupun dalam tafsiran yang lebih jelas dia kata hati kamu. Hadis ini hadis Bukhari. Para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada hadis ini, ada beberapa perkara yang dahsyat. Satu, Nabi menyebut dalam hadis ini tentang punca kebaikan dan punca kerosakan. Tapi lebih jelas Nabi sebut punca apa? Nabi sebut punca kebaikan dahulu, iaitu pada perkataan iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau elok mudghah itu, maka elok keseluruhan jasad. Artinya jasad kita ini secara kulluh, secara keseluruhannya bergantung pada mudghah ini. Satu makhluk Allah dalam badan kita nama mudghah, yang kita terjemah dengan makna kata nak kata seketui ke, segumpal pun boleh lah, seketui, segumpal. Saya ingat seketui bahasa kampung kot. Seketui. Kalau segumpal bahasa buku, mudghah, dia segumpal darah, daging. Yang dia ini dahsyat tak dahsyat dia, kalau dia baik, dia dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, maka jasad ni kita nampak ni semuanya baik. Dan Nabi kata salahal jasadu kulluhu, jasad secara seluruhnya
tanpa berkecuali sikit pun semuanya akan jadi baik. Tapi Nabi kata wa idza fasadat, kalau mudrah ini rosak, bermakna adalah benda yang boleh merosakkan mudrah ni. Mudrah ni duduk dalam badan kita. Kalau mudrah ni rosak, Nabi kata kalau mudrah ini fasadat, dia rosak. Fasad bermakna rosak, hancur, fasad. Baca dengan dal. Kalau fasik merujuk kepada dia merujuk kepada perbuatan-perbuatan fasik. Fasad bermakna rosak, hancur. Zaharal fasad, zahirlah kerosakan. Kalau mudrah ni rosak, Nabi kata fasadal jasadu kulluh, jasad sedikit pun tidak akan terkecuali, kesemuanya akan rosak. Nabi kata, tahu tak yang aku duk terang ni apa? Nabi kata, berita kat sahabat, yang aku duk sebut mudrah ni, Nabi katanya ada kena mengena dengan tingkah laku kamu. Mudrah ini Nabi kata, ala ketahuilah, ambil ingat, Nabi kata, dia adalah wahiyal qalbu, dia adalah qalbu, jantung kamu, hati kamu, di situlah hati kamu. Ikhwan, kehidupan yang kita lalui ini, kehidupan hakikat manusia ini, yang jasad kita ada mata, ada pengenalan dia, rupanya dia punya tempat dia itu adalah mudrah. Dalam jasad ini ada, kita kata al-qalbu, jantung pun boleh, hati pun boleh. Kalau jantung kita tafsir secara literal, kalau hati kita merujuk kepada syuur dia. Hati bermakna hati naluri, perasaan yang ada dalam jantung itu, dilema jantung itu yang kita tukar dengan nama hati. Orang tu kata hati perut, hang ni tak ada hati perut. Bukan bermakna kawan tu tak ada perut dan tak ada hati. Hak organ tu ada, tapi bila dia kata hati ni perasaan, dia merujuk kepada syuur yang latifah, perasaannya halus, yang tak nampak dengan mata, tetapi akan terserlah nampak dengan tindak tanduk orang. Maka kita faham daripada hadis ni, sebesar-besar hadis menyatakan bahawa Nabi nak bagi tahu pada kita, menarik perhatian bahawa mudrah ni kita kena jaga. Tapi hadis ni dia punya konteks dia daripada atas tu, dia berkenaan dengan makan minum. Ini makanannya halal, ini makanannya haram, tengah-tengahnya ada benda syubhat. Jangan ambil benda syubhat. Siapa ambil benda syubhat, dia ambil benda haram. Siapa yang memelihara diri daripada benda syubhat, maka terselamatlah maruah dia dan agama dia. Siapa yang mengambil benda syubhat ke dalam diri dia, maka akan rosaklah maruah dia dan agama dia. Maka lepas tu baru ujung tu Nabi sebut, apakah sumbangan benda haram dan syubhat kepada mudrah, dia akan merosakkan mudrah. Rupanya mudrah ni rosak dengan apa? Dengan makanan kita, dengan hasil makanan. Bila sumber pemakanan itu salah, ain pemakanan itu salah, walaupun dibeli dengan duit haram, benda tu sedap, tapi mudrah rosak. Mata tak rosak, tapi mudrah rosak. Bila mudrah kita rosak, maka tunggulah, Nabi kata jasad akan rosak. Subhanallah. Kita kata sadaqa Rasulullah, benarlah perkataan Rasulullah. Nabi bukan doktor, ikhwan, tapi huwa Rasulullah sadiqul masduq. Nabi adalah, dia benar dan dia dibenarkan oleh Tuhan dia. Dia benar dan dia dibenarkan. Maka pemakanan boleh merosakkan hati manusia. Ain makanan, benda kita makan, ada benda haram kita makan, ada khinzir tak boleh makan, anjing tak boleh makan, benda-benda yang halal kita makan tapi tak sembelih pun tak boleh juga. Lagi satu apa yang kita tak boleh makan, benda tu halal tapi cara kita dapat dia macam mana. Kalau benda tu berbayang, kita bayang dengan apa? Nabi kata ada harga yang tak boleh dibayang, ada harga yang tak dapat dibayang. Kalau bayang juga dia jadi haram. Kalau ambil harga tu pergi beli benda-benda lain, ke semua jadi haram. Maka mudrah rosak. Bila mudrah rosak, tengok apa yang Nabi cerita dalam riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah. Satu orang yang Nabi sebut dia bermusafir tengah jalan,
Lepas tu dia susah, dia angkat tangan, Ya Rab, Ya Rab. Dia memanggil Tuhan dengan sebaik-baik nama dan sebenar-benar nama, Ya Rab. Itu panggilan yang Tuhan suka. Tuhan suka bila hamba tu kata Ya Rab, Ya Rabbi. Tetapi walaupun dia panggil Allah dengan sebaik-baik nama, di ujung hadis tu Nabi kata fa anna yustajaba lahu. Adakah Tuhan akan sambut panggilan dia? Kenapa? Nabi kata wa malbasuhu haram. Nabi kata wa ghudhiya bil haram, pakaian dia daripada haram, uncang perut dia dipenuhi dengan benda haram, yang dia makan, yang dia minum, wa masyrabuhu haram, semua benda haram. Dia ni Nabi sebut dalam riwayat tu, riwayat ni dahsyat ikhwan, riwayat Muslim. Nabi sebut macam mana? Nabi sebut dia ni Nabi kata yutilu rajul ash'atha aghbar. Dia jalan musafir, jauh perjalanan dia, rambut dah kusut masai. Berjalan dalam musafir, rambut kusut masai. Ini adalah apa ikhwan? Ini adalah alamat kepada makbul doa. Orang musafir la syakka fihi. Orang musafir ni jangan ada keraguan kita padanya, doa dia makbul. Orang musafir ni punya Allah sayang, Allah jaga orang musafir. Kalau dia puasa Ramadan tu bagi kesan dekat dia siang hari, dia boleh tak puasa, dia boleh ganti hari lain, dan dia tak berdosa makan di siang hari. Punya Tuhan sayang. Sembahyang hak jenis 4 rakaat dia boleh kerat buat doa. Jadi kasar. Subuh tak boleh kerat lah. Kalau kerat subuh tinggal apa? Maghrib tak potong. Tapi lohor, asang, isyak dia boleh potong doa. Bukan saja dia boleh buat kasar, dia boleh jamak lagi dalam musafir. Punya Tuhan sayang. Tiba-tiba orang ni bermusafir, tanda makbul doa tu ada kat dia musafir. Lepas tu rambut kusut masai, susah. Dah ada 2 tanda. Lepas tu dia ada tanda ketiga. Apa dia? Dia angkat tangan. Dia angkat tangan. Dalam riwayat Nabi kata Allah malu kalau ada hamba yang angkat tangan, tiba-tiba dia angkat tangan, Tuhan tak bagi apa. Pada orang ini ikhwan, kesemuanya ada ciri-ciri makbul doa. Lepas tu yang keempat, apa daripada dia? Dia sebut dengan sebaik-baik perkataan, Ya Rab, wahai Tuhanku. Ikhwan, pada orang ini ada empat tanda makbul doa. Ada 4 ciri-ciri makbul doa ada ke dia. Saya fikir ikhwan, kalau kita lah nak dapat 1 tanda makbul doa pun tak ada. Orang ni ada 4. Dia musafir, dia kusut masai, dia susah. Lepas tu dia dalam keadaan apa? Dia angkat tangan. Lepas tu dalam keadaan apa? Dia panggil Tuhan dengan sebaik-baik nama, Ya Rab, Ya Rab. Tapi tengok, mudrah dia rosak. Rosak semua. Apa dia mudrah dia? Hati dia rosak. Macam mana hati dia rosak? Nabi kita pakaian dia ada daripada yang haram. Sama ada dia pakai sutra ke, dia pakai mah ke, ataupun dia pakai jubah elok tapi daripada hasil yang haram. Dia curi ke jubah tu, ataupun dia beli daripada sumber yang haram, tapi pakaian dia ada bahagian haram. Uncang perut dia ada benda haram masuk. Dia makan, dia minum, benda haram. Maka Nabi kata walaupun dia berada pada makbul, dia ada alamat makbul doa, ciri-ciri makbul tu ada. Maka Nabi tanya satu soalan, fa anna yustajaba lahu. Sekarang Nabi kata tempat pandangan Tuhan, hati dia rosak. Walaupun mulut dia baik tapi hati dia rosak. Pakaian dia bagus, hati dia rosak. Maka apa akan jadi dengan dia? Maka Nabi kata idza salaha, kalau ini Nabi kata idza salahat, kalau baik mudrah ini, maka akan baiklah semua. Tapi wa idza fasadat, kalau rosak mudrah ni, Nabi kata fasadal jasadu kulluh, rosak ke semua jasad. Maka Nabi kita jagalah hati. Tengok ikhwan, walaupun kita kadang-kadang berada depan Kaabah, tapi kita ada hati yang rosak, habis kita rosak. Kita rosak ikhwan. Karena itu ikhwan, setelah memberi penglihatan, setelah kita ambil hadis ni sebagai kita kata letak asas topik kita pada malam ini,
bahawa kita kena sedar bahawa dalam banyak-banyak pelajaran yang kita mendalami, kita kata durusul muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting kita belajar, bahawa kita kena belajar berkenaan dengan pelajaran bagaimana menjaga hati, merawat hati. Sebab kalau di situ rosak. Dalam ayat Allah Ta'ala menyebut satu keistimewaan yang cukup dahsyat. Orang Arab tercengang dengan ayat ni. Dahsyat ayat ni. Ahli-ahli lughah, ahli-ahli bahasa, dahsyat. Allah kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dahsyat dia kan. Bila hamba-Ku bertanya kepada engkau tentang aku Muhammad, katakan aku dekat dengan mereka. Qarib. Perkataan dekat ni menyebabkan terbungkam ahli-ahli bahasa Arab. Tuhan tak letak protokol apa-apa, ikhwan. Dia tak letak pemisah. Mereka meminta, mereka bertanya, mereka memohon, bagi tahu pada mereka, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Jadi soalnya merasa kedekatan tu di mana? Di hati. Setelah kita belajar keterangan-keterangan daripada kalamullah yang suci dan di dalam sunnah yang mutahharah, keterangan menyatakan tentang sifat Allah, nama Allah, kita dapat rasa. Tapi kalau hati tu rosak, dia tak boleh rasa. Khusyuk tak boleh menyinggah. Ikhlas tak datang. Tawakal tak boleh ada. Ketundukan kita pada Allah ada, tapi dia tak masuk penuh. Dia separuh aja. Kenapa? Kerana dia tak muat. Kerana dalam hati tu telah ada syarat dengan benda lain. Dia tak boleh masuk. Maka hati itu mesti dibersihkan. Maka di samping kita belajar tentang itu, tentang ini, kita juga kena belajar tentang fiqh hati, fiqhul qulub, fiqh hati. Fiqh bermakna bagaimana kita nak faham hati, kepahaman hati. Sebab ikhwan, kalau kita tak memberi perhatian di sini, kita tak akan capai kepada hati yang Tuhan nak, yang kita panggil dengan qalbin salim, hati yang Tuhan nak. Karena itu ikhwan, karena itu ada sesuatu yang dahsyat disebut oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Ini dalam riwayat Bukhari. Ammar bin Yasir, anak didik Nabi, ikhwan. Anak didik Nabi, subhanallah. Anak didik Nabi dahsyat, ikhwan. Ammar bin Yasir. Cuba dengar perkataan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kata apa? Ini masalah hati kita. Kita boleh tangkap ke kita tak boleh tangkap, ini masalah hati. Ammar bin Yasir kata apa? Dia kata, thalathun, ini bukan hadis, ini perkataan Ammar bin Yasir dalam riwayat Bukhari. Mari kita lihat macam mana kedahsyatan Ammar bin Yasir dapat memahami ajaran Nabi, dapat berkomunikasi, bermuamalah dengan agama ni, dapat berinteraksi dengan Tuhan. Ammar bin Yasir kata, dia kata, thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Dia kata ada 3 benda. Siapa dapat menghimpunkan 3 benda ni dalam diri dia, bermakna dia telah menghimpunkan iman dalam diri dia. 3 benda ni daripada iman. Seolah-olah iman ni dia macam puzzle, berselerak ada di atas meja, kita nak kena susun. Siapa dapat susun 3 puzzle ni, dia akan dapat lihat puzzle tu nak tunjuk gambar apa. Tapi kalau siapa tak berjaya susun benda ni, dia tak akan dapat lihat gambar iman. Saya beriman, bolehlah sebut, tapi gambar iman macam mana, rasa iman macam mana, tak dapat, kita tewas. Maka ada 3 benda, kata Ammar bin Yasir, thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Siapa boleh menghimpunkan 3 benda di dalam diri dia, bermakna dia telah menghimpun iman itu masuk dalam diri dia. Antum cuba tengok apa yang dia nak sebut. Sajalah sebelum saya baca hak dia sebut ni, saya pun terfikir masa mula-mula kita belajar hadis ni, saya pun terfikir bila Syekh baca hadis ni, saya cuba bayang apa agak-agak Ammar nak sebut. Saya mungkin terbayang masa tu, saya terbayang Ammar akan sebut siapa yang boleh sembahyang malam, siapa yang boleh jihad sabilillah,
Siapa yang boleh melawan musuh Islam, siapa yang boleh buat benda ni, bermakna dia beriman. Saya terbayang lagu tu. Tapi tak, Ammar tak sebut benda tu. Yang Ammar sebut ini adalah asas kepada kesucian hati. Kalau kita boleh adakan benda ni dalam diri kita, bermakna kita dapat kawal hati kita, kita dapat pegang hati kita. Ramai orang ada hati tapi dia tak menguasai hati dia. Pasal itu hati dia yang pimpin dia. Dia tak boleh kuasai. Apa dia yang pertama Ammar kata? Ammar kata yang pertama, al-insafu min nafsik. Al-insafu min nafsik. Yang pertama Ammar kata, kau bersikap adil dari diri kau. Dalam diri kau tu ada sifat adil, insaf. Kita bahasa Melayu kata insaf kan. Insaf Melayu ni, depan saya ni ada penonton tapi tak boleh tunjuk lah, nanti kami kena tangkap. Tapi ada 2 orang je. Insaf Melayu ni maknanya insaf lah. Saya sedar lah, saya dah sedar dah, saya bertobat lah, itu insaf kita. Tapi insaf dalam bahasa amal biasanya dia bukan makna yang tu. Insaf bermakna al-adlu, dia bersikap adil dengan diri dia. Belajar adil dengan diri. Adil ni apa dia ikhwan? Kita tak adil ni memberi hak, mengikut hak dia. Maka apa yang kita kena belajar ikhwan, kita kena belajar insaf dengan diri kita, kita kena buat adil pada diri kita. Macam mana ikhwan? Diri kita kena bertindak kepada yang adil. Bila Allah Ta'ala bagi arahan dia kepada kita, kita kena insaf dengan arahan Tuhan, kita kena adil. Kita kena tahu kita ini hamba, dia adalah Rabb kita. Maka apa kita kena buat? Kita kena tunaikan hak Tuhan dengan adil. Ini bahagian Tuhan nak kita jauhi, ini bahagian Tuhan nak kita taati. Maka kita kena adil, bawa diri kita jujur, jadi adil. Yang mana Tuhan nak kita buat, kita kena buat walaupun jiwa kita berat nak buat. Didik hati kita jadi adil, al-insaf. Insafkan hati kita. Ini barang ni bukan hak kita. Didik diri kita, jangan ambil dengan cara yang salah. Jangan ambil. Jangan. Didik diri kita. Susah ya kawan. Pasal tu kalau boleh dapat benda, dapat iman. Tengok dalam Al-Isra' Tuhan kata apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Allah kata janganlah kamu ikut benda yang kamu tak tahu. Kerana daripada pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu akan ditanya balik di akhirat. Dan berapa ramai orang boleh beramal dengan ayat ni. Jangan ikut apa yang kita tak tahu. Kan kita ada jiwa hubu taklid. Dah orang buat, saya buat lah. Dah orang kata, saya kata lah. Dah orang komen, saya komen. Dia tak boleh insaf dengan diri dia. Adil dengan diri dia. Kenapa saya nak komen? Saya tak tahu. Tapi orang tahu, orang tu komen pasal dia tahu. Saya tak tahu. Saya bahagian tak tahu. Insaf. Pertahankan keinsafan itu. Jangan kita bohong ilmu kita. Kita tak tahu. Tapi kita bercakap macam tahu. Kau tak akan dapat iman, kata Ammar bin Yasir. Hati kau akan rosak. Kerana kau telah bohong diri kau. Kau tak faham, kau kata kau faham. Kau tak tengok, kau kata kau tengok. Kadang-kadang kita boleh cerita, benda yang kita cerita tu benda kita dengar orang, tapi kita boleh cerita macam kita duduk tempat kejadian. Tapi cara cerita tu, orang kata, ada kan masa tu? Tak, saya pernah dengar orang cerita. Ini ciri apa ikhwan? Tidak ada insaf. Tapi cerita orang macam ni, dalam kehidupan, dia dapat tempat lah. Dia dikatakan pandai menguasai situasi, tapi tak, dia tidak ada insaf. Quran kata wala taqfu, kamu jangan ikut ma laysa laka bihi ilmun, benda kamu tak tahu. Kamu tak tahu Nabi buat, kamu tak tahu apa, kamu tak tahu, jangan buat. Sampai kamu insaf, kamu jujur. Allah mendidik kita mentaati perintah dia, menjauhi larangan dia. Dan ada bahagian dalam agama besar ini Allah minta kita hablum minan nas, tunaikan hak orang. Kita kena insaf, tunai. Kita tengok Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah Allah buka semua pintu syurga dekat dia pun,
saya hanya membaca riwayat manakib Abu Bakar, kata memang puas hati. Bahagian insaf ni dia ada bahagian ni, sangat dahsyat dia. Bila dia naik jadi pemimpin, ini ucapan yang Abu Bakar sebut ni ada dalam semua kitab tarikh. Perkataan dia yang pendek, daripada banyak perkataan ucapan sulung dia, ini yang semua buku simpan. Dia kata, ayyuhan nas inni qad wulitu walastu bi khairikum. Dia insaf. Dia kata, manusia, kamu pilih aku sebagai ketua, sedangkan aku bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu. Dia tak bohong diri dia tahu. Orang kata dia bagus, tapi dia tahu diri dia bagus tak bagus. Dan berapa ramai orang boleh cakap lagu ni, ikhwan. Alhamdulillah lah, saya segala puji bagi Allah, saya syukur saya dipilih. Dia syukur dia dipilih. Yang Nabi kata, setiap pemilihan orang pada kita ni akhirat pasti menyesal. Dalam dunia kita tanggung kehinaan. Yang tu kita kata alhamdulillah. Kita tak insaf. Kita tak insaf. Sifat insaf tu tak ada. Kita tak adil dengan diri kita. Kita tak berjaya berlaku adil. Abu Bakar As-Siddiq, dia pemimpin. Tapi dia manusia. Tengok dia pandai imbang. Bila orang ni ada iman, ikhwan, lain macam lah hidup dia. Datang rakyat dia, mengaku kesalahan yang bukan hudud, yang bukan qisas, ta'zir. Bakal kata awak salah. Ya, dia mengaku saya salah. Tapi saya minta tolonglah. Bantulah saya. Saya rasa berat dengan hukuman ni. Bakal kata tak. Kamu akan dihukum. Dia bakal tengok masa dia duduk merayu tu ayat mata dia turun. Bakal kata kamu akan dihukum. Dia pun pusinglah belakang nak keluar. Mungkinlah nak keluar dari pejabat ke. Masa dia beralih keluar tu, bakal tengok ayat mata dia turun. Bakal panggil dia. Ta'al. Mai sini. Aku tolong kau. Dia kata tadi Amirul Mukminin kata tak boleh tolong. Bakal kata memang aku tak mau tolong. Tapi bila aku tengok kau pusing dengan lengan ayat mata, aku teringat, apakah nasib aku di hadapan Tuhan? Kiranya aku datang macam mana kamu datang. Aku memohon Tuhan memaafkan aku dan Tuhan tak maafkan aku. Apakah nasib aku di sana? Aku tolong kamu. Semoga Allah tolong aku di akhirat. Dia tahu kesalahan tu, dia tahu. Dia tahu macam mana orang buat salah ni sangat mengharapkan perlindungan. Dia dapat kuasai benda tu. Dia insaf. Dan dia letak diri dia di situ. Kita tak berjaya buat. Kita semua orang yang buat salah mai depan kita, kita bertindak sebagai hakim. Seolah-olah macam kita takkan buat salah. Macam kita tak ada salah. Maka betul kata Ammar bin Yasir, siapa ada insaf ini? Adil dengan diri, ikhwan. Susah. Orang yang ada insaf ni, dia tak akan komen orang lebih daripada yang patutnya. Sebab dia tahu diri dia apa. Yang kedua, kata Ammar bin Yasir, wa badlu salam lil alam. Allahu Akbar. Itu yang saya kata, tak terfikir Ammar bin Yasir boleh ungkap kalimah ni. Dia kata yang kedua, siapa boleh buat benda ni, bermakna dia memberi nafas dan roh kepada hati dia. Hati dia akan hidup dengan elok. Apa dia? Badlu salam. Dia sebarkan salam lil alam, kepada manusia seluruhnya. Kita rupanya dalam kita bagi salam tu, kita merawat jiwa kita supaya tak sombong, tak takabur. Kita ajak diri kita bagi salam. Kenal tak kenal, nombor dua. Dia Muslim, kita Muslim. Assalamualaikum, kita doakan dia doakan kita. Nak dapat rawat jiwa. Oh, Masya Allah, ikhwan. Saya teringat kadang-kadang kita nak kena naik bukit tu, nak kena naik gunung ni. Nak pergi mana? Pergi bertapa. Buat apa? Nak carilah sesuatu untuk hati. Kami duk belajar ilmu ni, ilmu batin, untuk rawat hati. Rupanya buta mata kita daripada melihat apa yang Ammar bin Yasir sebut. Rawat hati kamu, bagi hati kamu hidup. Dengan apa? Dengan assalam. Yang ketiga dia kata apa? Dia kata wal infaqu minal iqtari. Wal infaqu minal iqtari, iaitu kita infak.
Kita infak ketika mana ikhwan? Ketika kita mengalami kesempitan rezeki. Adalah rezeki masuk, kita pun nak pakai, tapi kita infak sikit. Kita tahu, bukan kata kita seorang aja yang susah, semua orang susah. Kita infak ketika berlaku tadyiq fi rezeki, kesempitan kepada rezeki, kita tak lupa infak. Sifat ini, kata Ammar, dia membasuh diri kita daripada penting diri. Dan penting diri ni kalau bertapak dalam hati, habis kamu, rosak jasad kamu, mata kamu rosak, kamu tak boleh tengok orang dengan rahmah, kamu tak boleh dengar kisah orang dengan rahmah, kamu akan komen orang tanpa rahmah, rosak hati kamu. Kata Ammar bin Yasir, siapa dapat menghimpunkan 3 perkara ni, maka dia telah menghimpun iman dalam diri dia, ikhwan. Subhanallah, ikhwan. Kita, ikhwan, yang pertama tadi kita boleh buat tak? Yang kedua tadi, yang ketiga kita boleh buat tak? Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik sebut pada kita, ikhwan, Anas kata thalathun muhlikat. Anas kata ada 3 perkara bagi kamu rosak hati kamu kalau kamu kena benda ni. Muhlikat bermakna perosak. Dia bagi rosak akhlak kamu, rosak habis. Hati kalau rosak, semua akan rosak, ikhwan. Peradaban akan runtuh. Apa dia? Yang pertama dia kata syuhun muta'. Syuh ni ada, kalau dalam terjemah biasa dia kata syuh, dia terjemah dengan makna bakhil. Tapi syuh ni dia lebih merujuk kepada makna apa? Syiddatul haris ala syai'. Dia mau satu benda tu, dia mau dengan sifat gelojoh. Dia itulah orang tu kata tamak. Kalau dia punya spelling dia tomak, mim ain, tomak. Tapi orang Melayu ni dia nak habaq tamak lupa dia ni betul-betul punya tamak kan. Sebenarnya tomak ni apa dia, ikhwan? Dia dapat satu benda, dia mau lagi. Saya tak tahulah tepat tak tepat perumpamaan yang saya nak bagi ni. Macam mana orang kata, macam mana monyet kan, dia ambil makanan tu, dia bulah mulut, lepas tu di tangan kiri dia pegang lagi, di tangan kanan dia pegang. Kalau dia boleh pegang kaki pun dia pegang. Yang dalam mulut kunyah pun tak telan lagi. Yang tu orang, saya tak tahulah pengumuman tu tepat tak tepat, tapi itu satu daripada makna syiddatul haris ala syai'. Dia mau satu benda tu, dia mau dengan tak mau sikit, nak banyak. Kalau dapat sikit dia tak puas hati. Ini dia panggil sikap ini syuhun. Sifat syuh ini yang muta', yang kita taat dia, kita layan dia. Patutnya kita kena cegah dia, kita kena buang dia, kita kena rawat. Tapi tak, dia muta', kita ikut dia, kita baja dia, kita benih dia. Apa benda mau banyak. Kalau makan, kadang-kadang tak habis pun makanan tu, tapi dia mau banyak. Kalau orang hidang dalam pinggan tu 5 mata makanan, 5 dia nak bola pinggan. Wahai dia boleh makan sikit, sekali dia ambil balik dah. Mata dia tu jadi syuh, dia jadi sekali orang ambil, sekali lagi habis. Wahai belum tentu dia boleh kunyah, boleh telan, tapi dia kena syuh. Dan sikap ni kalau tak jaga, dia akan bawa kepada penyakit lebih besar, iaitu bakhil. Dia dapat, dia tak mau kongsi dengan orang. Bukan kata dia tak mau kongsi. Bakhil ni asal dia merujuk kepada makna apa, ikhwan? Benci kongsi. Sifat benci tu dah tumbuh. Benci. Bila orang sebut saja memberi, dia benci. Pasal tu Allah laknat orang kena bakhil ni. Sangat dilaknat. Sebesar-besar dosa adalah bakhil. Sampai Nabi nak sebut kepada orang yang Tuhan tak suka ni, bila Nabi kita dengar nama Nabi, kita tak selawat. Nabi nak sebut kata orang ni Tuhan tak suka, Nabi guna perkataan al-bukhlu. Nabi kata manusia yang bakhil, Nabi kata.
bila dia dengar nama aku, dia tak baca selawat. Sampai Nabi guna perkataan tu. Hampa sebut nama dia tak apa. Tapi kalau sebut nama Nabi, sorry lah. Aku tak bagi apa pun kat Nabi. Nak selawat balik ke, nak salam balik, apa aku tak bagi. Aku dapat duit, dia main perasaan bukan tak mau kongsi. Benih benci tu dah timbul dalam hati. Benci nak berkongsi dengan orang. Daripada apa? Daripada syuh tadi. Maka dia lahir benih bakhil. Maka tak sampai ke syurga orang yang ada sifat bakhil. Dilaknat oleh Allah. Harta dia pun Tuhan tak mau. Dia pun Tuhan tak mau. Yang kedua, kata Anas bin Malik, wa hawa muttaba', iaitu hawa nafsu yang dituruti. Tabi' dengan hawa nafsu, ikut bidang mana. Kalau nafsu nak kata ke orang, dia kata. Nafsu nak benci ke orang, dia benci. Tak ada bantah. Hawa, kehendak diri. Ialah hawa tu bahasa Arab, kita centum hawa nafsu kan. Tengok dalam kamus Arab Munjid, dia kata apa? Iradatu nafsi, keinginan diri yang ditaati. Keinginan diri, iradah, kemahuan diri, kehendak diri yang diikuti. Maka diikut je. Dia tinggal dah semua. Dia tinggal dah panduan agama, panduan Muhammad, semua dia tinggal. Yang dia tahu kata akal dan diri dia adalah pemutus hukum. Jangan cakap benda lain kat aku. Yang ketiga apa kata Anas? I'jabul mar'i bi nafsihi. Ini yang merosakkan. Apa dia? I'jabul mar'i. Satu orang dia rasa takjub dengan diri dia. Dia rasa ajaib dengan diri dia. Dia boleh puasa Isnin dengan Khamis. Dia boleh bangkit seminggu sekali semayang, dia i'jab. Dia kata dahsyat juga aku. Lepas tu dia seronok. Lepas tu dia rasa orang lain tak ada boleh buat lagu dia. Wahai dia puasa Isnin dengan Khamis, dia tu puasa 13, 14, 15. Dia Isnin dengan Khamis saja. Tapi dia rasa dialah yang paling dahsyat dalam satu-satu benda baik. I'jab, ujub tu datang. Dia ujub dengan diri dia. Sehingga orang lain semua jadi rendah di sisi dia. Anas kata apa ikhwan? Ni muhlikat. Jangan benarkan ini masuk dalam mudah kita. Dia menyinggah dalam daging kita, dalam darah kita. Dia akan masuk ke hati kita. Maka yang ini hati pula, dia akan supply, dia akan proses produk yang jahat ni, dia akan hantar ke seluruh jasad manusia. Maka rosak peradaban manusia dengan Tuhan dia. Maka kerana itu ikhwan, para ulama kita memberi perhatian yang agak tinggi dalam masalah perkara ni ikhwan. Dalam masalah melihat hati kita, merenung hati kita. Jangan kita biar hati kita ni sampai tak dirawat. Kerana itu ada suatu yang Allah Ta'ala nasihatkan kita dalam ayat dia. Allah nasihatkan kita. Allah kata dalam ayat dia kepada kita, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah kata, kamu nak hidup macam manakah, nak apakah, itu kamu punya pasal. Tapi jangan sekali-kali kamu terkena penyakit ni. Penyakit apa? Janganlah kamu termasuk daripada orang yang melupakan Allah. Kalau kamu terkena ni, kelalaian ni, kalau kamu terkena, ada dua malapetaka. Malapetaka yang pertama, Allah akan lupakan kamu. Malapetaka yang kedua, dahsyat punya malapetaka, Allah lupakan kamu kepada diri kamu. Dahsyat ikhwan. Bagaimana Allah boleh lupa kita? Dia punca dia, kita lupa Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu jadi orang yang nasullah, lupa Allah. Dia lupa Allah, baru Allah jawab. Baru Allah kata, aku lupa dia balik. Aku abaikan dia. Ikhwan, Allah lupa kita. Allah ni dilupa kita. Apa yang akan jadi pada kita ikhwan kalau Allah lupa kita? Kalau Allah lupa kita, ihmal. Apa Tuhan buat? Tuhan abaikan kita. Maksud abai ni apa dia? Hak jenis benda-benda baik ni, rahmat di sisi Allah, tak sampai kat kita. Yang sampai dekat kita semua benda-benda yang tak bawa rahmat. Yang kedua,
wa tarakahu. Allah tinggal kita. Yang ketiga, takhlihu. Allah biarkan kita. Takhlihu anhu ida'atuh. Allah biar kita. Allah buang kita. Allah sia-siakan kita. Azan berkumandang. Semua orang tahu kata itu maghrib, itu lohor, sembahyang. Allah abaikan kita. Allah biar kita. Tidak ada isyarat daripada Allah untuk kita ambil ayat sembahyang, untuk sujud pada dia. Allah buang kita. Itu petanda apa? Allah membalas lupaan kita pada dia. Allah lupa kita. Allah membalas balik apa kita buat. Yang kedua, Allah lupakan kita kepada diri kita. Yang ni dahsyat. Tuhan buat macam mana? Tuhan tidak jentik hati kita untuk sedar kesilapan kita. Kita bergelumiang dengan dosa. Dosa yang kita buat itu dosa dalam dosa. Dalam dah kita masuk. Allah tak bagi isyarat insaf. Biar. Allah lupakan kita. Kita akan bertanggungjawab atas dosa kita. Kesan kita buat dosa ni apa akan jadi dunia akhirat dalam kubur. Allah tak memberi isyarat hidayah pada kita. Allah biar kita. Oh, dahsyat. Dahsyat. Allah lupa kita ada satu kengerian. Kita lupa diri kita. Maka berlakulah yang ketiga. Allah kata ulaika humul fasiqun. Mereka semua Allah Ta'ala kata, aku ambil mereka, aku keluarkan mereka daripada rahmat orang saleh, aku letak mereka kepada golongan yang akan aku bubuh dalam neraka fasik. Dahsyat ikhwan. Jadi kerana itu mesti ada suatu perhatian kita yang agak serius dalam kita melihat diri kita ikhwan. Kita nak tengok hati kita, bukan nak tengok hati orang. Tak ada tanggungjawab ke Tuhan kepada saya kena tahu isi hati orang. Tetapi bebanan Tuhan pada saya kena tahu isi hati saya. Kalau saya sakit, saya makan ubat, saya minta pada Allah doa, sembuh belum berkunjung tiba. Tu orang main ziarah. Orang tanya saya, ustaz apa khabar? Saya kata alhamdulillah lah, tapi doktor jumpa banyak dah lah, tapi tak lega lagi lah. Bila saya bercakap lagu tu, di mana kedudukan hati saya? Menjadi tanggungjawab saya untuk tahu. Kerana setiap perkataan kita datang daripada mudrah. Kalau bahasa kita rosak, itulah kerosakan mudrah. Jadi lisan ini akan bercakap heavy mana, dalam mana hati kita rosak, maka dalaman itu akan dipindah kepada dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Buat masalah, ialah bukanlah saya tak sihat, saya sihat lah, tapi taklah sihat betul sangat, Tuhan pun tak bagi apa lagi lah. Itu adalah isyarat daripada Tuhan di mana hati saya dengan Tuhan. Kerana itu saya kena belajar bab ni untuk kenal setiap kali ucapan terkeluar di mulut saya itu isyarat hati saya di mana. Hati pasik ke, hati salim ke, hati marid ke, hati yang mayit ke, hati yang sihat ke, hati yang mati ke, hati senang parah ke. Kena tahu. Kalau kita tidak memberi perhatian kepada perkara ini ikhwan, ya subhanallah. Bila Allah Ta'ala lupakan kita ikhwan, Allah bagi pada kita umur, kita akan ada umur, kita akan ada sihat, kita akan ada rezeki, kita ada keturunan, kita ada semua. Tapi yang semua ni Tuhan bagi pada kita ni, apa Tuhan buat? Allah Ta'ala bagi pada kita umur, Tuhan blok barakah. Umur kita, dia tidak synchronize dengan amal kita. Umur tak synchronize dengan amal. Tanda kata orang tu dalam rahmat Allah, umur dia synchronize dengan amalan dia. Umur dia at par dengan akhlak dia. Saya bagi contoh. Saya hanya bagi satu contoh ikhwan, satu contoh. Kalau ada orang katalah umur dia 84 tahun. Tak ada lah, ini contoh saja. 84.
Dia Muslim, dia orang tua. Agak sinkronis ke? Umur sebanyak tu, umur selarut tu. Tapi masa orang duk bang asap, dia duduk di padang lagi. Dia tengah bagi galakan pada budak muda main bola. Lepas tu bang pula lagi sekali. Bang apa? Bang maghrib. Dia masih di padang. Maka sinkronis tak umur dia dengan amal dia. Umur dia dengan akhlak dia ke Tuhan. Tak sinkronis. Bila tidak sinkronis, itu tanda apa? Tuhan melupakan dia. Dan Tuhan buat dia terlupa. Dan tak sampai pada dia penyedang. Tuhan bagi umur, dia tahan berkat. Dia bagi rezeki, dia tahan berkat. Rezeki yang banyak Tuhan bagi itu, rezeki itu sepatutnya apa dengan akhlak. Orang kaya ni patut apa akhlak dia? Tadi kita start dalam 7.30. Saya cuba nak jadi penceramah berhemah. Orang kaya, ikhwan, kita ada kereta besar, rumah besar, duit banyak. Apakah akhlak kita kena ada? Kita perlu sombong tak? Nak sombong apa? Hang dah ada segala-gala. Tapi Allah bagi kekayaan, Allah bagi akhlak yang tidak sinkronis dengan kekayaan. Allah bagi amalan yang tak sinkronis dengan kekayaan. Dia kaya, hebat dia kaya. Tapi dia kedekut. Kalau orang miskin kedekut, sekurang-kurangnya adalah reason yang kita boleh terima lah. Saya miskin, saya ada RM10. Kalau tuan suruh saya kongsi RM5 dengan orang, saat lagi tengah hari saya nak makan apa? At least ada. Tapi dia ada 10 juta. Dia nak bagi 100 derma. Dia tak bagi. Bermakna kekayaan dia, amal dia, akhlak dia tidak sinkronis. Dan Allah tak bagi penyedang pada dia. Allahu Akbar. Dia masuk pelan dalam. Dan dia pun tak sedang. Allah bagi ilmu pada dia. Allah ambil berkat. Ya Allah, ikhwan, kita ni dalam belajar ilmu ni, kemuncak belajar ilmu ni apa, ikhwan? Kemuncak kita belajar ilmu. Kemuncak belajar ilmu ni, ikhwan, kemuncak dia nak lahir dua benda ya. Itu tanda orang yang berilmu. Bacalah dalam buku-buku syariah. Orang yang berilmu ni nak melahirkan dia di atas satu prinsip. Prinsip apa? Ni, dua ni. Apa dia? Bercakap ketika perlu, diam ketika perlu. Itu saja. Itu kemuncak ilmu. Tujuan kita belajar ilmu ni nak pergi tang situ. Time sini patut bercakap ke beramal? Time sini patut beramal ke cakap? Time ni patut diam ke cakap? Bila kita dapat ilmu, dia boleh susun hidup kita. Itu tanda ilmu. Tapi kalau kita ada ilmu, kita pergi cakap benda tak patut cakap, kita beramal benda tak patut beramal, kita diam ketika tak patut diam, kita bercakap ketika patut diam, bermakna Allah bagi ilmu, Allah tarik berkat ilmu. Tuhan melupakan kita pada diri kita. Tuhan lupakan kita pada menyatakan kita ada ilmu. Allah bagi kita lupa. Dan Allah tak hantar penyedap. Bila datang-datang orang yang nak bagi kita sedap ni, kita tempih macam mana orang main sukan tempih badminton. Kawan tu nak bagi dia sedap, dia tempih bawah tu, pergi balik pada kawan tu. Tak sampai kesedaran itu pada orang yang berilmu. Itu bertanda apa, ikhwan? Allah melupakan dia pada diri dia. Kita beramal, Allah belok barakah. Bila Allah belok amal kita dengan barakah, apa akan jadi? Amal kita akan jadi show off. Amal tak boleh membentuk perubahan kita, ikhwan. Kita tak boleh menangis depan Tuhan, kita tak boleh insaf depan Tuhan. Yang Ammar biasa sebut tadi, kita tak dapat buat. Yang Anas bin Malik kata tadi, kita akan terlibat. Allah bagi anak-anak, Allah bagi semua kekayaan, keturunan, tapi Allah belok barakah. Semua tu tak jadi qurrata a'yun. Semua tak jadi imaman lil muttaqin, pemimpin pada orang yang bertakwa. Ikhwan, kerana itu ikhwan, kita mesti ada masa untuk belajar tentang diri kita, hati kita. Jangan tos orang, tos kita. Tos kita, ikhwan. Ini sebesar-besar ayat. Allah suruh kita tos kita.
Bila jadi sesuatu dalam hidup kita, kita tahu diri kita, apakah tindakan balas kita. Dan daripada tindak balas kita, perkataan kita, perbuatan kita, kita cepat-cepat buat catatan diary kehidupan. Di mana kita di sisi Allah? Di mana kita di sisi Allah? Antara kita zikrullah, tilawatul Quran, yang mana cepat kita dapat kemanisan. Inikah kita telah rasa kemanisan, ataupun kita dengan benda-benda yang tak ada kena mengena dengan diri kita, itu yang cepat kita dapat kemanisan. Orang cakap pasal aib orang, orang cakap pasal fitnah orang, pasal umpat orang. Orang pendek kata dalam bahasa utara ni, kata orang cakap pasal langkai orang. Yang tu cepat kita dapat kemanisan dia. Tapi sampai hari ni kita baca Quran, kita lalu pada ayat azab, kita tak boleh rasa kita diancam. Kesemua ini alamat daripada Tuhan. Di mana kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena itu ikhwan, Aisyah radhiyallahu anha menyebut pada kita doa yang Nabi ajar. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Tengok, hati Tuhan yang pusing dia. Apa kita minta? Menyedari hati boleh jadi begitu. Apa yang kita minta pada Tuhan? Kita tak boleh menghalang ujian ini. Allah akan buat hutang hati manusia. Yang kita boleh minta satu je, sabit qalbi ala dinik. Tuhan, sabitkanlah hati aku di mana? Ala dinik, di atas agamanya hang hantar. Supaya perkataan kita, perbuatan kita adpa dengan agama tu, ikhwan. Bukan adpa dengan nafsu kita, dengan agama itu. Pasal itu yang mana tak adpa dengan agama, kita cepat-cepat kata astaghfirullah, astaghfirullah, ampunkan saya ya Allah, ampunkan saya. Ikhwan, semoga Allah memberi kepada kita renungan, Allah beri pada kita mata hati. Kita dapat melihat diri kita sebelum Allah tunjuk. Alhamdulillah ikhwan, kalau Allah tunjuk pada kita diri kita dalam dunia ni, alhamdulillah kita masih ada peluang dan waktu untuk repair. Tapi kalau Allah tunjuk benda tu lepas kita mati, tertutup ruang nak repair, masa tu kita menangis air mata darah pun dah tak berguna ikhwan. Syukurlah kepada Allah, syukurlah banyak-banyak pada Allah di atas nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat boleh mengaji. Alhamdulillah ikhwan. InsyaAllah ikhwan, kita akan ada kesempatan yang mendatang, kita akan ke udara lagi. Kalau dalam televisyen dia kata malam Jumaat buat apa? Mengaji. Maka kita pun ada kita punya perkataan. Malam Sabtu buat apa? Mengaji. Alhamdulillah, Ustaz kita, Ustaz Amru kita datang merakam kita daripada PMT. Terima kasih kepada pihak BRB. Lama BRB tak keluar dia ke udara. Apa nama? Baitur Ridwan. Ya, sekarang kembali ke udara. InsyaAllah. Malam Sabtu buat apa? Kita mengaji. Malam Sabtu. Tapi tak tahulah lama mana. Lepas angkat PKP ni, tak tahulah nak pergi tak mana. Tapi buat sementara ni, duk ada lagi rentas negeri pun tak boleh. Maka malam Sabtu kita mengaji, kita bongkarkan hati, pasal hati kita insya-Allah. Pasal tu kita akan ambil satu buku sebagai kita punya teks. Bukanlah kita merojok semua, tapi kita buat teks kita untuk bercakap tentang hati kita. InsyaAllah ikhwan, semoga ada manfaat, semoga ada keberkatan. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.